Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, masih lagi dalam tema yang sama, tema 7, kelestarian alam. Pada kali ini kita masuk ke unit baharu, unit 21, teknologi hijau. Teknologi hijau. Baik, pada kali ini seperti biasa, kita akan mengasah kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca kamu. Pada akhir sesi pembelajaran kita ini, kamu perlu menyatakan 5 kelebihan kereta elektrik. 5 kelebihan kereta elektrik. Dan juga kamu perlu menyalin semula karangan jenis surat tidak rasmi. Baik, tadi saya bagi tahu pada kali ini, tajuk kali ini, teknologi hijau. Apa maksud teknologi hijau? Baik, teknologi hijau ni maksudnya teknologi mesra alam. Teknologi mesra alam iaitu teknologi yang tidak merosakkan atau mencemarkan alam sekitar. Itu maksud teknologi hijau. Baik, terus ke muka surat 157 dan kamu akan dapat lihat ada satu maklumat bertajuk pilihan terbaik. Afifi menemani ayahnya ke pusat pameran kereta. Mereka telah berbincang dengan pegawai promosi tentang pilihan kereta yang terbaik. Baik, Afifi, teman ayah dia, pergi ke pusat pameran kereta ataupun pergi ke tempat orang jual kereta. Jadi, ayah Afifi berbincang dengan pegawai promosi ataupun berbincang dengan penjual. Promotor dekat tempat jual kereta tu, seller dekat tempat jual kereta tu. Jadi ayah Afifi dengan si penjual ni berbincang. Dia berbincang tentang apa? Dia berbincang tentang kereta mana yang lebih baik untuk digunakan. Kereta mana yang lebih sesuai, lebih elok untuk digunakan. Baik, kita tengok perbualan antara ayah Afifi dan juga si penjual. Ayah Afifi bertanya, apakah perbezaan antara kereta hijau dengan kereta biru ini? Ayah Afifi tanya, apa beza kereta warna hijau dengan kereta warna biru ni? Si penjual dicakap apa? Dijawab apa? Kereta hijau itu berenjin petrol dan perlu disenggara secara berkala. Kereta biru ini pula ialah kereta elektrik. Baik, si penjual dia cakap kereta hijau tu berenjin petrol. Maksudnya kereta biasalah. Kereta yang menggunakan bahan api, yang menggunakan bahan bakar. Baik. Kemudian, dia kata kereta hijau itu perlu disenggara secara berkala. Maksudnya perlu diservis. Perlu dijaga, maintenance dia. Kena jaga semua ni secara berkala. Maksudnya 3 bulan sekali ke, 6 bulan sekali ke, kena hantar servis. Kena hantar cek. Nak tengok apa yang kena tukar, apa yang rosak. Itu kalau kereta hijau. Kereta biru tidak dinyatakan. Si penjual ni dia tak bagi tahu kereta biru ni macam mana nak jaga. Masa dia bincang ni lah. Baik, kalau kamu tengok di sebelah kanan itu ada kotak berwarna biru. Dia nyatakan ada 5 kelebihan menggunakan kereta elektrik. Baik, kita tengok satu-satu. Yang pertama, kereta elektrik ini menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Maksudnya kereta biru tu dia guna current, dia guna elektrik sepenuhnya, tidak menggunakan bahan api. Tidak menggunakan bahan api, tak guna diesel, tak guna petrol, current semata-mata. Dan yang kedua, tidak menggunakan petrol seperti yang saya nyatakan tadilah, dia guna elektrik semata-mata. Maksudnya kalau kuasa dia dah habis, bateri dia dah habis, cas. Macam kamu cas telefon, macam kamu cas tablet, macamlah kamu cas laptop. Cuma dia kuasa dia lebih besar lah. Baik. Yang ketiga, tidak membebaskan gas karbon dioksida. Kereta elektrik ni tidak membebaskan, tidak mengeluarkan apa-apa gas yang beracun. Karbon dioksida ke karbon monoksida ke seperti yang kamu belajar dalam subjek sains,
mana-mana gas yang beracun tu, kereta elektrik ni tidak membebaskan gas-gas tersebut. Selamatlah untuk digunakan. Jadi baiklah untuk alam sekitar. Sebab itu kereta yang menggunakan teknologi hijau. Ingat balik apa teknologi hijau yang saya bagi tahu tadi. Baik, seterusnya kelebihan dia, kos penyelenggaraan yang rendah. Maksudnya nak jaga kereta elektrik ni lebih mudah, lebih murah kosnya berbanding kereta biasa. Mungkin dia punya maintenance ataupun spare part dia lebih murah. Dan yang kelima, yang terakhir, kereta elektrik ini lebih senyap. Dia tak bising macam kereta biasa. Mungkin kereta biasa kalau kita start bunyi enjin kuat. Tapi kereta current ni, kereta elektrik ini, kalau start mungkin tak bunyi pun. Tahu-tahu tekan minyak gerak. Bukan tekan minyak, dia tak ada minyak pun. Tekan pedal tu dia gerak. Itu antara kelebihan menggunakan kereta elektrik. Jadi saya harap kamu dapat beza. Kamu dapat beza antara kereta yang menggunakan kuasa elektrik dan juga kereta yang berenjin petrol, kereta biasa. Baik, seterusnya kamu ke muka surat 158 dan kamu akan dapat lihat ada satu karangan jenis surat tidak rasmi bertajuk Perkampungan Solar. Perkampungan Solar. Apa maksud solar? Apa maksud solar? Solar. Solar ni tenaga elektrik, current yang terhasil ataupun yang dihasilkan dengan menggunakan cahaya matahari. Jadi ada satu panel, ada satu bahanlah, ada satu benda yang mengubah cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Itu maksud solar. Jadi apa yang perlu kamu buat? Seperti biasalah, kamu perlu baca karangan surat tidak rasmi ini dan fahamkan apa yang disampaikan oleh Jimmy anak Rebai kepada sahabat dia, Afifi. Baik. Apa yang saya nak kamu dapat, kamu tahu dari contoh surat tidak rasmi ini ialah cara penulisan surat tidak rasmi ataupun format penulisan surat tidak rasmi. Sebenarnya kita dah belajar pada awal tahun hari itu dan kamu pernah belajar cara tulis surat tidak rasmi ketika kamu tahun 4. Pernah belajar. Jadi kita ingat balik, kita refresh balik. Apa dia format penulisan surat tidak rasmi ni? Macam mana untuk kita tulis surat tidak rasmi? Baik, yang pertama mesti format dia. Format dia yang pertama mesti ada alamat pengirim. Yang saya tandakan warna merah ni. Ini ialah alamat pengirim ataupun alamat orang yang tulis surat. Kalau kamu yang tulis surat, maksudnya alamat kamulah yang perlu kamu tulis. Perlu ada alamat pengirim. Dan di atas alamat itu mesti ada nama pengirim, nama kamulah. Yang ini Jimmy. Jimmy hantar surat kepada Afifi. Jadi nama dia lah, dia letak nama dia Jimmy anak Rebai. Kemudian barulah alamat dia, alamat penulis surat ini. Yang kedua, format dia yang perlu ada ialah tarikh. Ini tarikh yang saya gariskan warna ungu ni. Warna purple ni. Mesti ada tarikh. Baik.
Cara tulis tarikh, kalau kamu tengok, nombor angka ni, digit ni macam biasalah. Bulan, ejaan bulan. Ini Julai. 18 Julai. Julai, kamu tengok. J sahaja huruf besar. J sahaja huruf besar. Yang lain huruf kecil. Berbeza dengan cara tulis surat rasmi. Cara tulis surat rasmi, tarikhnya, bulannya, semuanya dieja huruf besar. Tapi surat tidak rasmi, ejanya huruf pertama sahaja huruf besar, yang lain huruf kecil. Kemudian diikuti dengan tahun lah. Diikuti dengan tahun. Tarikh macam biasa, tarikh. Dan mesti ada noktah di hujung ni. Mesti ada noktah. Mesti ada noktah. Ada titik. Kemudian, apa format yang ketiga? Yang ketiga yang perlu ada ialah pembuka kata. Ni pembuka kata ni yang saya tanda dengan warna hijau. Ni pembuka kata. Pembuka kata, kita tengok contoh yang dia bagi. Menemui sahabatku, saudara Afifi, yang kini berada di Johor Bahru. Saya berharap semoga saudara dan keluarga dalam keadaan sihat sejahtera. Ini ialah pembuka kata. Mesti ada dalam surat tidak rasmi. Kalau kamu tulis surat kepada sahabat kamu, nama dia Ahmad. Buatlah. Menemui sahabatku Ahmad yang berada di Segamat Johor. Saya harap kamu dan keluarga berada dalam keadaan sihat sentiasa. Itulah contoh pembuka kata. Banyak contoh pembuka kata. Baik. Dan seterusnya, format seterusnya mesti ada kata panggilan ataupun kata ganti nama kepada penerima surat. Baik. Surat ini ditulis untuk Afifi. Afifi ni lelaki. Jadi dia guna saudara. Format seterusnya, kata panggilan atau kata ganti nama diri penerima. Yang ini saudara, yang saya tanda dengan warna kuning. Kalau surat itu ditulis kepada ayah kamu, ayahanda. Kalau ibu kamu, bonda. Kalau atuk kamu, nenda. Kalau nenek kamu, nenda. Dia macam tu. Kalau adik, adinda. Gunakan kata panggilan atau kata ganti nama diri yang sesuai. Kita dah belajar mengenai kata ganti nama diri. Baik. Seterusnya, tulislah karangan seperti biasa. Macam cerita, kamu cerita balik kepada kawan kamu. Cuma bezanya dalam bentuk surat. Jadi tulis. Tulis apa-apa yang kamu nak cakap apa dekat kawan kamu ni. Apa yang kamu nak sampaikan dekat penerima surat. Tulis. Macam kamu bercakap guna mulut, tapi bezanya kamu bercakap guna tangan. Kamu tulis. Dan bahasa yang kamu perlu gunakan, mestilah bahasa yang betul lah. Bahasa baku ataupun bahasa standard lah. Maksudnya ejaan yang betul, penggunaan perkataan yang betul. Kamu tak bolehlah tulis macam kamu sebut. Kalau kamu bercakap, kamu banyak guna bahasa-bahasa yang bahasa pasar, bahasa selangor, maksudnya bahasa yang tidak rasmi lah. Bahasa yang tidak rasmi lah. Bila tulis surat, mesti ada unsur rasmi tu, unsur formal tu perlu ada. Tak bolehlah guna perkataan-perkataan yang kamu selalu guna ketika bercakap, kamu tulis juga. Tak bolehlah. Baik. Seterusnya, seperti biasalah, penutup. Penutup memang kena ada lah. Penutup ni memang kena ada lah dalam mana-mana karangan pun. Selepas penutup itu, ada sekian. Sekian dahulu, sekian terima kasih pun boleh, nak buat macam ni pun boleh. Kalau contoh yang dia bagi ni, sekian dahulu buat kali ini. Saya berharap agar kita berjumpa lagi dalam warkah. Warkah ni surat lah. Dalam warkah yang lain, dalam surat yang lain, mesti ada penutupnya lah. Boleh faham
Dan akhir sekali yang perlu ada ialah pengakuan penulis. Pengakuan pengirim. Penulis ni. Ni sahabatmu. Kalau kamu hantar surat kepada ibu atau ayah, anandamu. Anak andamu. Kalau kepada kawan kamu, selain sahabatmu, boleh buat yang benar ke. Apa lagi? Rakanmu ke apa-apa je lah. Yang penting pengakuan. Pengakuan penulis. Pengakuan pengirim. Bawah itu mesti tanda tangan. Bawah itu mesti tanda tangan. Itu sahaja format. Itu sahaja format penulisan surat tidak rasmi. Dan kamu pernah belajar. Kita cuma ingatkan balik sahaja. Saya harap kamu dapat ingat format penulisan surat tidak rasmi ini. Cara tulis dia mudah sahaja. Format dia pun tidaklah sebanyak surat rasmi. Itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi saya harap apa yang disampaikan, apa yang diterangkan kepada kamu, kamu dapat memahaminya dengan jelas. Lagipun isi pelajaran kita pada kali ini tidaklah sukar, tidaklah susah, mudah untuk kamu faham, mudah untuk kamu ingat. Jadi kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.